semua anda bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia pada pagi ini. Seperti biasa kami akan menemani anda ataupun anda akan menemani kami selama 1 jam bersiaran secara langsung dari Wisma Bernama. Dan hari ini sebenarnya saya teruja sikit buat kali pertamanya saya bergandingan dengan... Ya, dan saya Zahar Rashid. Saya juga lagi teruja. Apa khabar anda semua? Pastinya anda berada dalam keadaan sihat sejahtera. Hari ini adalah 5 Mac 2024 dan Pasha, saya kira tinggal lebih kurang seminggu lagi semua umat Islam bakal menjambut Ramadan yang kita nantikan. Betul. Yang di luar sana tu dah ganti puasa ke belum, Zahar? Ya. Baik, sebenarnya hari ini kita ada banyak berkongsian yang kami ingin kongsikan bersama dengan anda penonton. Salah satunya adalah mengenai kempen Hello CBP 2024. Kita nak tahu mungkin apa agaknya pengisian, apa antara manfaat yang bakal diperolehi mungkin bagi penyimpan ataupun pemegang saham CBP sendiri, dan selain daripada itu, Pasha. Selain daripada itu juga kita akan kongsikan kepada anda berkenaan lonjakan pelancong dari ASEAN masuk ke negara Malaysia. Ini merupakan satu perkara yang amat bagus untuk industri pelancongan dalam negara kita. Tapi sebelum itu, Zahan, kita nak kongsikan sedikit petikan daripada portal bernama.com. Yang pertama sekali berkenaan dengan 33 agenda Malaysia yang telah pun berjaya dibincangkan dan diluluskan di UN 55SC. Jadi sejumlah 33 item agenda Malaysia ini telah pun dibincangkan dan diluluskan pada persidangan tahunan Suruhanjaya Statistik Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang ke-55 menurut Jabatan Perangkaan ataupun DOSM, dan menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata agenda tersebut yang telah dibincang dan diluluskan akan menyumbang kepada penghasilan keputusan-keputusan penting bagi pembangunan sistem statistik antarabangsa, dan penglibatan dan juga sumbangan Malaysia adalah termasuk penyerahan 33 kenyataan bertulis negara dan juga penyampaian sebanyak 11 kenyataan lisan negara. Dan beliau juga berkata penyataan Malaysia dan persidangan tahunan UN 55SC berjaya mengetengahkan keupayaan dan juga kepakaran negara dalam penghasilan statistik rasmi meliputi ekonomi, sosial, demografi dan juga alam sekitar. Ya, okey, itu kita bercakap tentang 33 agenda Malaysia berjaya dibincang, diluluskan di UN 55SC, dan kita teruskan sedikit perkongsian mengenai perbicaraan di ICJ di mana Palestin berterima kasih atas sokongan Malaysia. Palestin mengucapkan terima kasih kepada kerajaan dan rakyat Malaysia atas sokongan teguh mereka terhadap negara itu semasa sesi pendengaran awam di Mahkamah Keadilan Antarabangsa atau ICJ. Malaysia dalam menyampaikan kenyataan lisan pada sesi pendengaran awam berhubung isu Palestin di ICJ pada Februari mendesak Israel mesti menghentikan semua percabulan yang berterusan dan serta-merta berundur dari wilayah Palestin yang diduki, di mana Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan yang menyampaikan kenyataan itu juga menyenaraikan 4 elemen substantif utama hak untuk menubuhkan negara sendiri bagi rakyat Palestin: hak terhadap integriti wilayah, hak terhadap kesatuan wilayah dan perlindungan terhadap integritinya, di mana hak terhadap kedaulatan kekal ke atas kekayaan dan sumber semula jadi dan kebebasan untuk menikmati pembangunan ekonomi, sosial dan juga budaya. Dan sedikit Malaysia juga menegaskan mengenai kewajipan semua negara dunia untuk terus menyokong Agensi Kerja dan Bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UNRWA bagi pelarian Palestin dan sebaliknya menghentikan sebarang bantuan kewangan atau ketenteraan kepada Israel. Itu dia sedikit perkongsian kita pada pagi ini, Pasha. Yap, dan untuk berita terkini dan informasi lanjut boleh layari portal bernama.com, dan juga jika anda ada apa-apa sebarang hebahan ataupun cadangan yang ingin dikongsikan bersama kami, boleh emailkan ke alamat akmbernama.tv@gmail.com. Ya, okey. Jadi kita nak terus terbang ke mana ini? Kita terus terbang ke mana lah, saya pun tak tahu, tapi yang penting kita tengok dulu ramalan cuaca untuk hari ini dan terus bersama teman penyampai dari Bilik Berita. Silakan.
Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nurni Samsul Osman langsung dari Bilik Berita untuk waktu ini. Baik, kita teruskan dengan laporan utama berita. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup telah memeriksa 2,239 premis perniagaan dan mengeluarkan 66 notis menerusi OP Kesan 2024 yang bermula 1 Mac lalu. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Fuzia Saleh berkata operasi itu susulan kenaikan kadar cukai jualan dan perkhidmatan daripada 6 kepada 8% bagi memantau kesan peningkatan SST. Semua peniaga yang menerima notis itu perlu memberikan maklum balas dalam tempoh 4 hari kepada kementerian bagi memastikan tiada berlaku kenaikan yang tidak munasabah. Selepas itu baru kita tengok dan kalau kita rasa memang betul-betul ada kenaikan yang tidak munasabah, kita akan minta lagi 4 hari ya untuk kita dapatkan maklumat lebih lanjut lagi, lebih detail lagi. Kos sampai termasuk kita boleh kira, kita ada punca kuasa untuk mengira dia punya setiap kos nilai itu ya. Sebelum ini Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata op kesan yang digerakkan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan AKHAP 2011 akan memberi fokus kepada pemantauan dan penguatkuasaan. Ia bagi memastikan peniaga di semua peringkat tidak ambil kesempatan mencatut atau menaikkan harga yang bertentangan dengan perundangan pencatutan. Kementerian Pengangkutan sedang melihat pelbagai pendekatan baru untuk memperketat pemantauan dan penguatkuasaan terhadap kes kenderaan berat yang melebihi muatan di lebuh raya seluruh negara. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata ia termasuk menggunakan teknologi pengukur berat kenderaan bagi mengenal pasti kenderaan berat yang melebihi had muatan sehingga membahayakan pengguna lebuh raya lain. Dari segi untuk memastikan kenderaan-kenderaan berat ini tidak overloading. Ini memang penguatkuasaan bertambahan. Dan di lebuh raya kita akan cuba melihat pelbagai pendekatan baru. Termasuklah antaranya yang telah pun kita telah kenal pasti ialah kita memasang weight in motion. Supaya mana-mana kenderaan berat apabila dia keluar ataupun masuk dalam lebuh raya, kita tahu sama ada kenderaan itu melebihi muatan yang dibenarkan atau tidak. Pemasangan sistem weight in motion itu akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Ia bagi mengurangkan kenderaan-kenderaan berat yang terlebih muatan masuk ke lebuh raya. Seorang lelaki warga Singapura antara 31 individu ditahan Kastam Johor kerana terlibat kes serudum migran Disember tahun lalu. Pengarah Kastam Johor, Aminul Izmir Muhammad Suhaimi berkata lelaki itu diberkas di bangunan Sultan Iskandar setelah didapati cuba sembunyi di but kereta sewaktu melalui pemeriksaan penumpang 13 Disember lepas. Dua wanita bertindak sebagai pengangkut migran telah dituduh di bawah Seksyen 26J Akta Etipsom 2007, manakala migran dituduh di bawah Akta Immigration 1959/63. Lelaki berkenaan telah membayar $3,000 Singapura untuk masuk ke negara ini secara haram. Dia dijatuhkan hukuman penjara 3 bulan dan diusir keluar dari negara ini pertengahan Februari lalu. Baik, dan itu sekian dari Bilik Berita untuk waktu ini. Saya Nurni Samsul Osman. Salam hormat. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Sertai kempen Hello CBP 2024 dan berpeluang membawa pulang Proton S70 dan pelbagai hadiah menarik berjumlah lebih 1.5 juta ringgit. Kunjungi cawangan CBP berhampiran anda atau layari www.cbp.com.my. Hello, CBP kan ada. Hello, CBP kan ada 1.5 juta ringgit, bukan suatu orang kata jumlah yang kecil. Ini ikan-ikan besar. Betul. Hadiah pun lumayan dan juga menarik belaka. Mungkin saya pun nak cubalah memenangi antara hadiah-hadiah yang ditawarkan. Mana tahu anda lah juaranya. Mana tahu anda.
boleh menjadi juaranya. Okey. Bersama kami pada pagi ini Tuan Haji Syaiful Arif Shah bin Muhammad Said merupakan Ketua Pegawai Operasi Co-op Bank pertama ataupun lebih dikenali sebagai CBP bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia pada pagi ini. Assalamualaikum. Okey, kita dah lihat dah sedikit petikan daripada kempen Hello CBP pada pagi ini. Mungkin Tuan boleh ceritakan sedikit mengenai kempen berkenaan Co-op Bank pertama. Okey, Assalamualaikum semua. Pasha Zahan. Co-op Bank pertama ni actually kita adalah sebuah koperasi lah yang diiktiraf sebagai bank koperasi pada tahun 2014. Sejarah kita ni panjang. Yang mana Co-op Bank ni kita ditubuhkan pada tahun 1950 dulu. Jadi kita dah lalui beberapa fasa penjenamaan semula dan at one time kita pakai nama Bank Persatuan sangat lama. Cuma pada tahun 2018 kita buat total change. Kita jenamakan semula Bank Persatuan sebagai Co-op Bank pertama ataupun CBP lah. Jadi Co-op Bank pertama ni atau pertama tu ada dua signifikan nama tu. Satu sebab kita adalah koperasi yang pertama diiktiraf sebagai Bank Koperasi di Malaysia. Dan keduanya, pertama tu kita refer kepada kampung pertama yang mana 74 years ago dulu CBP ni ditubuhkan. That's why kita pakai nama Co-op Bank pertama lah. Jadi tiada beza antara bank koperasi dengan bank komersial yang lain. Apa produk yang kita tawarkan sama yang bank-bank komersial tawarkan juga. Dan produk dan perkhidmatan kewangan yang kita tawarkan ni 100% patuh syariah. Dan selalunya Cik Saiful, kalau kita cakap tentang kempen ni, setiap siapa sahaja yang buat kempen ini saya kira akan menggunakan satu nama yang catchy, yang mudah diingati oleh masyarakat, yang kalau dengar tu okey, kita tahu apakah kempen dia. Dan sebenarnya saya harus memberikan pujian kepada CBP dengan adanya kempen Hello CBP 2024. Mungkin apakah ada antara signifikasi kempen itu untuk menggalakkan lagi orang ramai masyarakat untuk sertai? Ya, seperti saya cakap tadi lah, CBP ni merupakan sebuah bank koperasi lah. So, it's a new segment yang kita tak tahu. That's why kita gunakan Hello tu. And then, I think at the end of our advert, kalau kita tengok, CBP kan ada. CBP kan ada. Means that, apa yang you offer, CBP pun ada. CBP kan ada juga. Jadi that's why kita menggunakan Hello CBP, and penggunaan nama kempen Hello CBP ni juga seiring dengan aplikasi digital yang kita baru lancarkan, iaitu Hello CBP, aplikasi mudah alih bagi memudahkan para pelanggan kita untuk membuat transaksi perbankan. Jadi kita gunakan kempen Hello CBP ni sejak tahun 2023. Jadi pada tahun yang 2024 juga kita continue using the same campaign Hello CBP 2024. Okey, berkenaan dengan kempen Hello CBP ni tadi, dengan hadiah-hadiah lumayan yang ditawarkan oleh CBP dan juga bernilai sehingga 1.5 juta ringgit tu, mungkin boleh terangkan dengan lebih terperinci macam mana agaknya orang-orang di luar sana ataupun pelanggan-pelanggan CBP ataupun mungkin pelanggan-pelanggan baru CBP di luar sana boleh berpeluang untuk memenangi hadiah-hadiah yang ditawarkan ni. Okey, dia mudah aja. Langgan apa-apa saja produk CBP dan you entitled for this campaign. Okey. Jadi the chances untuk you terpilih nak menang kereta ke, menang motor, menang TV, apa lagi, set percutian ataupun umrah, Thermomix, mudah. You just datang ke cawangan kita, langgan any products, then you get one penyertaan. Tapi kalau you subscribe more than one product, contohlah hari ni Pasha dan Zahan lagi pergi kat cawangan kita, buka akaun pun RM20 je, tak mahal pun. You open an RM20 account and then you subscribe to our Bankar Takaful product, CBP Protect kita panggil, semurah RM10.60 je setahun, coverage your insurance. You makan tengah hari pun dah RM15, RM20. Lebih betul lah. Kan? Betul lah. Jadi insurance kita yang kita jual as low as RM10.60. So why not? Kan, you entitled for another mata penyertaan lah kita panggil. So the more or the higher financing yang you ambil, you get more mata penyertaan, whereby you akan lebih peluang nak terpilih tu lebih besar. And for this time around, kempen ni kita lain sikit berbanding dengan kempen-kempen yang kita buat sebelum ni. Yang mana kalau you tengok most companies ataupun most financial institution, kempen tu running setahun. Hadiah tu at the end of the year. Kita tahun ni kita slice sikit. Every quarter ada winner dia. Okay. Jadi macam untuk kempen Hello CBP 2024 ni, kita ada 4 Proton S70 yang kita tawarkan. Every quarter
So maksudnya contoh yang suku pertama ni pemilihan hadiah ni kita akan bagi pelanggan daripada 1st January until 31st March. So kalau rezeki you mana tahu raya kereta baru. Maknanya banyaklah peluang untuk kita nak menang kereta ni, ada 4 betul kereta. So kalau pada suku kedua yang mana-mana pelanggan April to Jun, mungkin raya haji pun you dapat balik motor. Wow. Kan? So Baru saya menang motor. yes. So every quarter kita ada winner. And jadi kita nak tingkatkan peluang para pelanggan kita sama ada sedia ada, pelanggan baru, mungkin para pelanggan yang macam masih curiga dengan jenama CBP. Jadi tak perlulah nak curiga because we are open for everyone to be fair. Tapi sedikit luar daripada perbincangan ni, kalau kita bercakap dengan kempen-kempen yang diadakan oleh CPP sendiri, secara tidak langsung masyarakat mengambil cakna dan juga sekaligus mengukuhkan sebenarnya branding ataupun penjenamaan CBP itu sendiri. Betul, setuju. That's why kalau kita tengok every year we came out with a campaign. Satu, we want to strengthen the foundation of CBP lah after 70 years. Macam saya cakap tadi, 2014 kita dapat license as a co-op bank. 2018 kita rebrand. So the brand foundation tu kita akan strengthenkan melalui campaign-campaign. And of course this campaign also salah satu cara kita beri penghargaan kepada pelanggan sedia ada, pelanggan baru yang melanggan produk dan perkhidmatan CBP. Okey, kita nak bercakap sedikit pasal produk-produk yang ditawarkan oleh CBP ni. Kita ada pelbagai jenis pembiayaan, ada juga kerana setiap produk ni kalau dilanggan oleh pelanggan ni adalah mata penyertaan yang boleh digunakan menambah peluang untuk memenangi. Mungkin Cik Syaful boleh nak terangkan sedikit antara produk-produk yang ditawarkan oleh CBP. Okey, antara produk yang kita tawarkan of course financing lah. As a bank, itulah yang you punya main income generation, financing. Kita ada personal financing, kita ada pembiayaan perumahan, pembiayaan hartanah, you nak beli tanah pun boleh guna financing kita, dan kita ada pembiayaan ranu. Aside of that, itu kita cakap pasal retail side, untuk maksudnya individu lah. Jadi untuk pelanggan daripada sektor korporat dan koperasi, kita pun ada pembiayaan yang kita sediakan. Pada masa sama kita juga ada produk-produk yang ataupun perkhidmatan kewangan bersifat bangka takaful. Takaful, penulisan wasiat, ni untuk kata apa, orang panggil penulisan wasiat atau pengurusan pusaka lah, untuk selepas untuklah apa-apa terjadi pada kita lah. Tapi sebenarnya dividen yang diberikan oleh CPP juga agak tinggi. Kita kena highlight semua daripada kempen. Jadi semua nak tahu sebut dividen ni semua daripada mengantuk. Cik Saiful dia terus terang mata. Alhamdulillah. Perkongsian. Betul lah, dividen yang kita bayar kepada anggota kita, alhamdulillah lah, every year agak kompetitif lah. So pun sama jugalah kalau you langgan untuk saham anggota kita. Cuma unfortunately saham-saham anggota ni kita tak boleh langgan di semua cawangan. Buat masa ni kita temporary suspend. Cuma di cawangan-cawangan baru lah, seperti di Port Dickson, di Sandakan, di Miri, dan dekat cawangan-cawangan baru pembukaan bagi langganan saham tu masih dibuka. Okey, setakat ni berapa banyak sebenarnya cawangan-cawangan CBP yang boleh didapati di sekitar seluruh negara lah? Okey, alhamdulillah, after 74 years lah kita, bulan 6 ni insya-Allah kita 74 years. Next year Jubilee Intan. Setakat hari kita ada 32 campur 1 outlet di seluruh negara, termasuk Sabah dan Sarawak. Dan pada April ni akan dibuka juga lagi 2, menjadikan 34 cawangan, iaitu di Jertih dan Papar. Dan pada akhir tahun insya-Allah lagi 2 kita buka, iaitu di Bangi dan Sengemat. So total by end of this year kita boleh jangkakan sebanyak 36 cawangan CBP di seluruh negara. Alhamdulillah. Banyak. Jadi senanglah kalau untuk accessibility tu ada sebab kita buka di bandar-bandar besar dan juga emerging town. Contoh di Papar is the next one emerging town aside of Kota Kinabalu. So insya-Allah lepas raya orang Papar bolehlah melakukan transaksi. Tapi sebelum tu nak bawa dulu S70 Pasha. Betul. Tapi macam orang di Papar, Jertih, Bangi, Segamat, tak payahlah tunggu. Pergilah cawangan-cawangan yang ada kat kita berdekatan lah. Betul. Mana dah tahu macam
Zahan cakap tadi lah. Untuk cabutan bulan Mac ni sempat lagi ke? Sempat. tak rasa. Sempat. You ada berapa hari lagi ni? Hari ni berapa hari bulan? Sempat. Dia tarikh tutup tak berapa clear dari segi Every cut off date penyertaan. yes. Every cut off date setiap daripada quarter. First, Yes, second, third and quarter. correct. Okey, jadi untuk cabutan bulan Mac, cut off date dia bila? It's 31st March. Okay. Then kita akan buat cabutan tu within the first week of April, the following month lah. Kalau Jun dan Julai. Then kita akan buat di ceremony by the next following month. So sempatlah at least you habis set ni pergilah kejap kan. Tu tangan-tangan tu ada ranu-ranu sikit. Tadi Cik Saiful dia sebut tentang bukan sahaja pelanggan-pelanggan baru tetapi pelanggan-pelanggan sedia ada. Mungkin apakah antara first step yang harus dilakukan kalau contoh saya, pelanggan sedia ada untuk saya nak sertai kempen ini? Okey. Let's see kalau Zahan pelanggan sedia ada lah. Maybe you ada account financing dengan kita. Because we have a lot of other products yang kita offer. Contohnya macam saya kata tadi lah. Kita ada CBP Protect untuk perlindungan PA, personal accident. Semurah RM10.60. Mungkin you tak pernah, you mungkin pelanggan kita yang 2-3 tahun lepas, you tak tahu pun kita ada. Kita ada penulisan wasiat, produk-produk baru juga yang kita tawarkan, pengurusan pusaka. So this is a new product yang you boleh subscribe in order for you to participate in this campaign Hello CBP 2024. Jadi macam mana cara-cara dia kalau kita nak subscribe ni? Kena pergi kaunter ke ataupun ada app ke? Sekarang kan semua orang pakai buat online banking je kan Okay, sekarang. untuk menyertai, of course kalau bagi pelanggan baru kena ke cawangan lah because banking you nak kena thumbprint dan sebagainya lah. For existing customers, you can always register your interest to our website www.cbp.com.my ataupun you boleh call talian khidmat pelanggan kita 1300 887650 then just bagi tahu your interest, share your details and our team will follow up for the next step lah. As easy as that. Macam cakap tadi lah, online is our website. You can go again lah for your to register your interest. Minimum criteria sebenarnya antara concerns ataupun yang sering dipertanyakan lah selalunya kalau nak apply untuk pembiayaan dan sebagainya mesti ada minimum criteria untuk pelanggan-pelanggan baru. Apa untuk CBP macam mana minimum criteria dia? Kalau buka bank, buka account, minimum criteria you IC lah. Kan IC and RM20 lah kan, of course lah. For financing, of course kita based on our term and condition of the financing, salary worker, and then kalau government staff, then of course your eligibility of maximum amount tu subject to your pendapatan lah, pendapatan masing-masing. Betul. Okay. Tapi Kak Cik Syaiful, saya baru dapat tahu tiba macam baru masuk berita. Penyertaan ini dibuka kepada semua sama ada pelanggan baru ataupun pelanggan sedia ada. Tapi dipilih secara rawak. Betul. Maknanya ikut nasib-nasib aja. Dia tak ada nama Pasha Zahan. Okay, tak ada. Tak ada. Tak ada lah. Tak ada lah macam so far, tu. Tak ada lagi lah benda tu lah. Nama pun dia bukan dia kita panggil pelanggan terpilih lah. Kita panggil terpilih. Bukan, itu tak kira terpilih dah. Rawak tu kira ala-ala rezeki siapa lah. Tak apalah, nanti kalau bila cabutan tu, bila turn saya nak tekan, saya doa lah nama Allah naik. Kena sebut nama kita berdua lebih-lebih lah kita tanda. Bila tengok tu dah tahu dah siapa. Tapi macam saya cakap lah, the more you subscribe to the product, maksudnya the higher chances you dapat. Kan macam tadi saya cakap, kalau you langgan satu je, macam you buka akaun je, you dapat satu mata penyertaan. Maknanya kita nak kena dapatkan mata penyertaan tu lebih tinggi lah. Betul. So macam kalau you macam I cakap tadi, you buka akaun dapat satu je. Tapi kalau you buka akaun then you ambil financing, dapat tambahan 5. Maknanya selagi kita subscribe, lagi banyak services dan juga perkhidmatan, maknanya peluang tu lebih tinggi. Correct. Kalau tinggi, kalau rawak tu ambil nama saya atau Pasha. Macam saya cakap, bila saya tekan nanti, saya akan doa lebih sikit lah. Kan? Okey, tapi maksimum mata penyertaan macam mana? Sebab macam ni dia kata tambahan 10 mata penyertaan akan diberikan kepada pelanggan akaun simpanan Aisalam yang memohon pembiayaan runcit CBP. Contohnya. Jadi it's as good as high as per individu tu, you boleh go as high of 25 entry. Okey. Tapi saya cakap lah, because contoh yang tu I cross line, I cross product, contoh saving and financing. Tapi kat financing kita ada home financing, ada personal financing, ada Aranu. So kalau you ambil satu contoh account saving dah satu. You ambil home financing dapat lagi 10. You buat personal financing dapat lagi 10. Dah 21 dah 21. Exactly. So the more product yang you subscribe, the better chances you have.
Cik Syaiful sebenarnya nak kita subscribe semua, Ya. tahu. Tak apa, kalau you perlukan lepas set ni, saya cakap kat your boss, bawa semua bernama ke cawangan kita. Boleh, insya-Allah. Okey. Okey, akhir sekali mungkin sedikit kata-kata orang kata nak mengajak penonton kita luar sana dan juga pelanggan-pelanggan CBP yang sedia ada untuk menyertai Tak sempat kempen kita nak Hello tengok CBP depan betul. ni. Nak angkat ke? Boleh angkat lah. Kita angkat Kita sikit boleh lah. zoom ke? Kita dah close up. Dah close up. Dah close up. Okey. Dah Close up. Okey, jadi akhir kata lah I think before we end this session, I think saya rayulah orang ramai sama ada pelanggan CBP sedia ada ataupun baru ambil peluang ni. Macam saya cakap lah, tahun-tahun sebelum ni hadiah kita tak berapa besar kita jumlah dia. This year around kita minta pengurusan besarkan hadiah. Terus boom. 1.5 million. Kalau you bahagi 12 maksudnya sebulan hampir 125,000 ni hadiah. Kereta tu pun dah 4 biji dah. Dapat Yes, biji. motor 4 biji, apa lagi you nak? Package umrah ada 8 slot kot. So every quarter ada 2 pemenang. Apa lagi, Thermomix, ada TV, smart TV kita bagi. So ambil peluang macam, dan chances you lebih tinggi sebab kita break by quarter lah. And then you jangan kecewa kalau nama you tak dapat pada suku pertama. Because yang tak dapat ni nama tu akan masuk ke suku kedua. Bawa ke depan ke suku Bawa yang ke depan. Okay. So kalau tak layak untuk Hello CBP 2024 ni, mungkin Hello CBP 2025. Oh, lama sangat. Kan? Tapi tak apalah. Means that saya rayulah para pelanggan sedia ada, pelanggan baru, jangan tunggu. You know, lagi cepat you masuk, the better chances you are. And then kalau boleh you subscribe more to our products and services, so you dapat banyak lagi mata penyertaan lah. Dan saya wawarkan tadi, mana yang tak berkesempatan nak ke Cawangan, boleh layari laman web kita www.cbp.com.my untuk daftar minat ataupun call 1300 887650 dan dia will follow up. Dan before I end, I think saya ambil kesempatan jugalah untuk ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak kepada seluruh muslimin dan muslimat di Malaysia, termasuk Pasha dan Zahan. Terima kasih. Doa-doa kalah you all menang juga kan, mana dah tahu. 70 tu depan rumah tu. Ya. Ambil gambar betul-betul depan S70. Kokok raya ni open house kereta baru. Tapi pilih tu biar betul, tak boleh rawak. Tak apa, saya akan doa lebih. Tapi kita tanda kita punya dekat hujung kertas tu nanti. Jadi terima kasih diucapkan kepada Cik Syaiful Arif Shah Muhammad Said yang merupakan Ketua Pegawai Operasi CBP. Terima kasih Cik Syaiful. InsyaAllah ada rezeki kita berjumpa. InsyaAllah, doakan yang terbaik tu semua. Jadi kepada anda semua, kalau nak menang hadiah bernilai yang tadi banyak sebenarnya Pasha, kalau kita nak sebutkan, jadi ramai-ramai sertai kempen ini yang pastinya anda akan merayakan. Bukan saya beraya, lepas raya saya Aidilfitri, Ailadha dan sampai hujung tahun Cik Syaiful. So kita just siap lah Kalau you first quarter raya Aidilfitri kita baru. Kalau second quarter raya Ailadha kita baru. Kalau third quarter Hari Merdeka. Last kali tahun baru bulan 12. Untung-untung 2 kereta. Who knows? Baiklah, terima kasih sekali lagi. Kita nak berehat untuk seketika dan akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kembali bersama dengan kami dalam Apa Khabar Malaysia. Dah jadi cerita hantu dah. Yang penting segalanya sentosa bersama kami. Okey Zahan, kita dah lagi kurang seminggu lah lebih kurang nak masuk ke bulan-bulan Ramadan ni. Kita dah start untuk cari baju. Betul. Biasalah tu orang kata awai tak kalut. Tapi sebelum tu kita bercakap tentang fashion. Nak bercakap tentang fashion. Kali ini kita nak meninjau mengenai Aeon Fashion Preview bagi bulan Februari 2024 yang mengenengahkan pereka fashion daripada Indonesia. Dan istimewanya sedikit adanya konsep pengembaraan urban. Sebab kalau Indonesia selalu kita tahu kan macam batik, lepas tu lace. Yang Indonesia punya lace dia berbeza sedikit lah. Tapi kali ni Pasha pengembaraan urban. Mungkin dia bertanduk atau baju bercabang. Jadi kita saksikan VT ini. Kita saksikan VT yang sediakan.
Bertempat di Aeon Taman Maluri, Kuala Lumpur, telah berlangsung satu pertunjukan fashion iaitu Aeon Fashion Preview Februari 2024 yang julung kalinya diadakan di kawasan parkir bertingkat atau rooftop pusat beli belah Aeon Taman Maluri. Suasana unik ini mencipta pengalaman istimewa untuk semua yang hadir serta menambahkan sentuhan keberanian dan inovasi yang sentiasa menjadi ciri khas Aeon. Jadi Aeon Fashion Preview untuk Februari edisi 2024 ni sebenarnya adalah satu yang sangat menyentuh hati sebenarnya sebab kita dah bermula dari bulan Jun tahun lepas. Tim kita sangat bertungkus lumus untuk memastikan pilihan-pilihan baju raya untuk raya tahun ini mencukupi menepati rasa. Kita pastikan ianya selesa, ianya banyak fungsi dan salah satu kelainan adalah kita memang bekerjasama dengan sekumpulan kolektif kolektif designers dari Indonesia untuk membawakan baju yang menyerupai ataupun actually berbentuk pengembaraan urban. Antara sorotan utama AFP Februari 2024 kali ini ialah koleksi pakaian raya yang dipamerkan iaitu koleksi Lebaran Sedondon dan Kunjung Lebaran oleh mereka dari Indonesia antara yang menarik perhatian penonton. Dan dalam Kunjung Lebaran kami menonjolkan ciri-ciri baju Melayu, baju kurung, baju kebaya dari negeri-negeri di Malaysia yang berlainan. Jadi kita tonjolkan setiap negeri punya kelainan dan we bring it out onto the sales floor. Acara ini dihadiri oleh para pengamal media, pempengaruh media sosial dan pelanggan setia Aeon. Lebih istimewa, acara tersebut turut diadakan bersempena sambutan ke-40 tahun Aeon. Justeru, Aeon Fashion Extravaganza 2024 bukan sekadar pertunjukan fashion, tetapi juga perayaan yang menggambarkan komitmen Aeon untuk menyediakan pengalaman membeli belah yang tidak dapat dilupakan untuk semua generasi. Dengan semangat yang sama seperti 40 tahun yang lalu, Aeon terus bergerak ke hadapan merangkul masa depan dengan gaya yang menakjubkan dan inovasi tanpa had. Dah fikir dah nak pakai baju apa? Dah dapat inspirasi? Dah dapat inspirasi dah. Dah nampak ada satu dua lah pasal yang mungkin saya akan dapatkan. Sebenarnya kalau kita bercakap tentang fashion ni, sebenarnya orang kata the less is more. Maknanya minimalis, yang penting yang harus diberi keutamaan adalah keselesaan. Ada orang tu, ada juga orang kata, tak, no. Fashion is pain katanya. Fashion is pain. Sangguplah tu kadang-kadang tu baju tak selesa tapi dah nak ambil gambar dah begitu. Tapi pada saya lah Zan, sebenarnya yang penting dalam fashion adalah kemasan. Betul, dan setuju. juga orang kata berpatutan dengan apa yang keadaan lah kita nak pergi majlis yang kita nak pergi tu. Ya, okey. Kita nak ke mana? Kita nak ke mana selepas ini? Anda jangan ke mana, kita nak minum air lah sekejap lah kan. Kita basahkan ambil nafas sekejap. Okey, jadi selepas ini kita akan bersama dengan tetamu kita nak membicarakan mengenai sektor pelancongan iaitu melonjakkan pelancongan ASEAN. Apakah dia? Kita akan kembali lagi selepas ini. Kembali dalam Apa Khabar Malaysia, kita nak bercakap mengenai melonjakkan pelancongan ASEAN. Dan tanpa melengahkan masa, saya perkenalkan tetamu kita iaitu Muhammad Hafiz. Muhammad Zain merupakan pengurus operasi Might Bites. Sekejap Pasha, sebelum kita nak tanya soalan. Kalau kita sebut bikes ni selalunya adalah motosikal, kan? Betul, motosikal. Dan selalunya yang saya dalam kepala lah, yang saya fikirkan ataupun yang saya imagine adalah geng-geng motosikal lah yang akan orang kata konvoi sepanjang-panjang. Tapi lain sikit kali ini. Betul. Apakah dia? Jadi bersama kita Encik Muhammad Hafiz yang akan secara permulaan lah mungkin boleh ceritakan sedikit latar belakang Encik Hafiz sendiri sebagai seorang pemandu pelancong dan Might Bites tu sendiri. Okey, first bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Apa khabar Malaysia? Saya pemandu pelancong berlesen daripada Kementerian Pelancongan Budaya Seni Malaysia. Sejak pada tahun 2013 dan saya juga pengurus operasi untuk syarikat travel agency Might Bite Sdn Bhd, di mana kami melakukan tour berbasikal ataupun pakej pelancongan berbasikal di dalam sekitar Kuala Lumpur.
di mana pemandu-pemandu pelancong kami akan membawa pelancong-pelancong dalam dan luar negeri atau luar negara di segitiga emas Kuala Lumpur dengan stop-stop ataupun hentian-hentian yang menarik di mana kami akan berkongsi tentang sejarah, budaya dan juga sosio-ekonomi rakyat tempatan. Dalam segitiga inilah Kuala Lumpur tu kan, Golden Triangle tu, berapa banyak stops dalam tour tu? 9 stop termasuk makan. Oh wow. Makan tu yang best. Stop termasuk makan. 4 jam. Makan mesti 6 kali. Oh tak, makan sekali je kita bagi. Alah, sekali je. Contohnya dalam segitiga emas Kuala Lumpur tu kita akan melawat ke Kampung Melayu. Kampung Melayu kat KL ni mana? Kampung Baru. Okey, kemudian dari situ kita akan terus ke Pasar Coket. Di mana kita akan beri kita punya pelancong merasai buah-buahan tempatan. Kemudian dari situ juga kita akan terus ke Dataran Merdeka, Chinatown, Masjid India, di mana di situ kita akan beri makanan. Dan kita tahu sendiri Malaysia ni itu dari segi makanan, dari segi aktiviti, dan kita tahu negara kita ni sebenarnya very colourful. Kita terdiri daripada masyarakat Melayu, India, Cina. Dari aspek pendedahan budaya dan juga tradisi masyarakat Malaysia, bagaimana Hafiz sebenarnya menerapkan kepada pelancong-pelancong yang datang dalam negara? Majmuk itu adalah suatu kelebihan untuk negara kita. Okey, compare bandingan negara Asia, negara yang lain. Negara kita ni memang truly Asia, di mana kita boleh mendapat makanan India, Cina, Melayu dan juga daripada segi budaya dan juga fashion. Jadi itu bagi saya adalah satu selling point yang sangat kuat. Selain daripada kita juga, negara kita dirahmati dengan kehijauan, juga pulau-pulau yang cantik, juga dengan iklim negara yang elok sepanjang tahun. Kita ada 2 je. Musim panas, musim hujan, tu je. So dalam 365 hari setahun tu, hari-hari orang boleh datang melancong di Malaysia. Okey, dalam persiapan kita nak menjadi tuan rumah persidangan ASEAN yang akan datang ni, sudah tentu sektor pelancongan kita akan menjadi antara penyumbang yang terbesar kepada pertumbuhan ekonomi kita lah. Jadi dalam pengalaman Cik Hafiz sendiri menguruskan pelancong-pelancong daripada luar negara, apa mungkin antara tarikan-tarikan dalam negara Malaysia sendiri ataupun di sekitar negara-negara ASEAN yang mungkin kita boleh pamerkan kepada pelancong-pelancong sekitar kawasan ASEAN itu sendiri? Selalunya saya apabila saya membawa pelancong, kumpulan-kumpulan pelancong ke Malaysia, saya selalu akan beritahu mereka tentang kita punya keindahan alam semula jadi. Okey, pulau-pulau yang cantik, okey, dan kita ada kemudahan infrastruktur yang kondusif. Kalau tanya saya akan cakap kita ni second best after Singapore. Our infrastructure, our road, our jalan lebuh raya kita, public transportasi kita semua antara yang terbaik lah. Kemudian kekayaan budaya dan sejarah masyarakat. Lagi kita bukan negara yang satu bangsa. Negara kita ni berbilang bangsa, etnisiti. Itu juga antara yang istimewanya tentang Malaysia. Dan juga sikap rakyat kita yang ramah. Kita ni sangat ramah. Ramah dan kata sopan. Okay, rakyat Malaysia. Dan yang terakhir selalunya tentang nilai mata wang. Nilai mata wang kita ni yang berpatutan. So itu juga antara sebab orang pelancong mau datang ke Malaysia. Di mana spending power for them is tinggi. Betul. Tapi usaha itu sebenarnya dilihat sebagai satu langkah sebenarnya untuk kita nak menganjakkan kadar ekonomi negara juga, Cik Hafiz. Betul. Kalau kita tengokkan dari segi statistik, sebenarnya antara pelancong yang top 3, kalau boleh saya sebutkan, adalah Singapura, Indonesia dan China. Kalau kita tengok
Tapi kan kalau kita kat luar sini, kalau kita pergi contoh KLCC, kebanyakannya memang ramai orang China. Mungkin dari segi mereka punya buying power tu mungkin tinggi yang membuatkan mereka nak datang ke Malaysia. Benar. Buying power untuk mereka itu sangat tinggi. Jadi mereka boleh spend more days. And then sebagai pemain industri pelancongan ni, yang kita nak pelancong tu datang kerap kali. Bukan datang sekali je. Datang dan lagi. So like you say lah, the buying power from China market. China market is one of the among the largest tourism tourists that came for our industry lah. Indonesia juga, Singapura juga, negara-negara jiran kita ni, mereka datang ni sebab lagi dekat, and selain tu adalah kerana lokasi kita yang strategik. Tapi kalau kita tengokkan Zahan, sebenarnya dalam kalangan negara-negara ASEAN pun memang kita suka ke negara masing-masing. Kalau yang warga Thailand, Indonesia suka datang ke Malaysia, kita pun suka melancong ke negara-negara ASEAN yang lain-lain. Kalau kita lihat daripada segi apa yang kita boleh lakukan untuk menambah baik dari segi mungkin infrastruktur ataupun tarikan-tarikan yang sebab bila kita tengok sebenarnya pelancongan, kemasukan pelancong daripada luar negara, kawasan ASEAN dalam region tu sendiri sebenarnya boleh membantu ekonomi ASEAN tu sendiri. Benar. Kita boleh ambil contoh lah negara Eropah, mereka ada Kesatuan Eropah, di mana rakyat-rakyat negara Kesatuan Eropah ni mereka tidak memerlukan visa untuk masuk antara satu sama lain, negara-negara lain, dan itu juga akan memberikan lebih mudah untuk pelancong-pelancong di dalam rantau yang sama untuk melancong antara satu sama lain. Dan untuk kita Malaysia, ini cadangan saya lah. Negara kita Malaysia, kalau compare dengan Indonesia, dengan Thailand, kita juga mempunyai benda yang sama yang kita offer. Macam saya cakap tadi, hijau, laut, pantai. Thailand pun ada, Indonesia ada. Tapi apakah extra factor yang nak bagi orang lebih nampak Malaysia? Bagi saya, medical tourism. Medical tourism ni, di mana Malaysia kita ni mempunyai facilities medical yang moden. Dan juga pakar-pakar kita, pakar-pakar kesihatan kita yang berpengalaman. Saya mempunyai pengalaman, saya share sikit lah, kongsi pengalaman saya bawa keluarga daripada Indonesia. Mereka datang sini semata-mata kerana datuk mereka perlukan rawatan. Di mana di Indonesia mereka tak ada dapat rawatan sebegitu, mereka datang sini. Tapi mereka datang bukan datang datuk je, mereka datang satu keluarga. Datuk terima rawatan 1 hari 2 hari di hospital, cucu, anak pergi melancong. So daripada segi tu kita harga yang berpatutan dan mampu. Kita punya quality of our healthcare is very good. And then negara kita ni kita boleh catat halal dengan non halal. Faham tak? Maksudnya Muslim tourist, Muslim friendly tourism. Kita boleh dapat market untuk negara-negara Muslim. Pada masa yang sama kita boleh dapat juga market daripada negara-negara non-Muslim. Itulah kelebihan kita sebenarnya. Dan selalu kalau kita jumpa pelancong, kita akan tanya, what is your favourite Malaysian dish? Contoh, nasi lemak roti canai tu tak pernah lari lah. Sebab apa-apa kalau melancong ni, kita kena siap makan. Betul tak? Apa yang sedap negara ni? Apa keistimewaannya? Sebab macam Malaysia pun, setiap negeri tu ada keistimewaannya sendiri. Itu kita bercakap dari apa yang kita suka gemar. Tapi mungkin pendapat Hafiz, bagaimana untuk kita nak melakukan mungkin sedikit penambahbaikan terhadap industri pelancongan Malaysia secara keseluruhannya, mungkin sedikit. Penambahbaikan saya rasa kerjasama antara negara-negara lah. Lebihkan syarikat penerbangan masuk ke dalam Malaysia, juga penerbangan Malaysia keluar. Juga mungkin promosi. Setiap bulan kita ada je festival. Setiap bulan ada je perayaan yang kita raikan. Kita boleh gunakan tu sebagai faktor untuk menarik
dan penambahbaikan. Contoh kita mempunyai Taipusam, Chinese New Year, okey, Eid Mubarak. Dan semua selain tu keamatan untuk saudara-saudara kita kat Borneo sana kan. Kita boleh jadikan dia sebagai tarikan promosi di mana kita lakukan mungkin open house. Okey, and then daripada situ pelancong-pelancong asing, negara-negara ASEAN yang lain mereka boleh datang. Mungkin tujuannya untuk itu, pada masa yang sama mereka juga boleh untuk tujuan yang lain juga. Okey, dari pihak Mike Bikes sendiri, mungkin ada apa-apa aktiviti tambahan yang akan dilakukan untuk dalam usaha Mike Bikes itu untuk menggalakkan lagi pelancongan sama ada dalam Kuala Lumpur itu sendiri, atau mungkin Mike Bikes akan ada orang kata tour berbasikal ke negeri-negeri lain macam mana? Okey, buat masa sekarang ni Mike Bike kita lebih fokus di Kuala Lumpur. Kita bermula pada tahun 2018. Alhamdulillah kita berjaya survive corona. Okey, dan kita masih lagi ada di sini. Di mana sekarang ni kita mendapat lebih daripada 20,000 pelancong sebenarnya. 80% sebenarnya mostly adalah orang Eropah. Okey, orang Eropah atau orang negara-negara western lah. Kita punya plan, kita boleh merancang yang kita mungkin akan extend di Melaka. Kita nak extend di Melaka. Tapi untuk masa sekarang fokus kita nak lebih stablekan kita punya kedudukan di Kuala Lumpur sebelum kita nak expand kita punya diri di tempat atau di negeri-negeri lain. Menarik. Mungkin Zahan lepas ni kita boleh berbasikal di sekitar Saya Kuala tertarik Lumpur. dengan basikal tu. Try dulu. Kita Pasha warna ungu, saya warna pink. Boleh? Ribbon dengan loceng. Dengan loceng. Saya nak basikal yang ada loceng kering tu. Basikal kita semua ada loceng. Lepas tu makan nasi lemak kat Kampung Baru. Boleh. On you Kita ada 6 package pelancongan. Okey, berbasikal. Okey. Antaranya ada yang 4 jam, ada 3 jam, ada 2 jam setengah. 2 jam tak cukup lah, kita nak makan. Tak boleh. Kan? Makan je 2 jam. Jadi kita ada yang kita panggil the best of Kuala Lumpur Classic ni, dia pagi. Pagi saja, start pukul 8 sampai ke 12 termasuk makan. Okay. And then kita ada Kuala Lumpur Sunset and Night Tour. Petang saja pukul 4 sampai pukul 8. Oh, sunset tu cantik. Tengah hari kita tak ada. Taklah berapa panas kalau kita buat yang sunset tu. Tengah hari kita tak ada. Even untuk kita orang lokal pun terlalu panas. Kemudian kita ada pit stop foodie tour. Okey, yang tu kita punya. Itu kita punya. Pit stop foodie tour ni apa yang makan kita kayu kena dia ada. sikit, makannya lebih. Okey. Itu yang kita mahu. Okey. Makan, sunset, basikal. Jadi terima kasih diucapkan kepada Cik Muhammad Hafiz Muhammad Zain yang merupakan pengurus operasi Mike Bikes kerana sudi berkongsi bersama dengan kami. Kita dah sampai di penghujungnya. Betul. Dan terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Yang penting anda semua jaga diri, jaga kesihatan, minum air banyak-banyak. Cuaca panas sekarang ni, Zahan. Jaga diri semua. Kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum. Bye. Yakin berdiri